الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني استودعتك ما علمتني فاردده إلي عند حاجتي ولا تنسني يا رب العالمين. أما بعد. Terima kasih saya rakamkan kepada tuan pengacara majlis, seterusnya tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, fastabiqul khairat, muslimin muslimat rahimakumullah. Apa khabar semua? Sama-sama kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi peluang dan ruang untuk berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita belajar nanti memberi manfaat dan juga mempertingkatkan lagi kualiti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertingkatkan lagi hubungan kita dengan Allah, mempertingkatkan lagi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya mengikhlaskan niat kita dalam setiap amalan yang kita lakukan. Tuan-tuan, puan-puan yang saya kasihi sekalian, kita hari ini nak bincang mengenai penetapan awal Muharram sebagai salah satu indikator kepada keagungan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tahu awal Muharram itu adalah tahun yang diasaskan oleh Umar bin Al-Khattab bersempena dengan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Umar telah mengambil peristiwa hijrah Nabi itu sebagai permulaan kiraan tahun baru bagi orang Islam. Bermula daripada situlah akan dikira tahun 1 hijrah, tahun 2 hijrah, tahun 3 hijrah, sampailah kepada kita sekarang ini. Jadi tahun hijrah sebelum kedatangan tahun hijrah adalah dikenali dengan tahun Masihi. Tahun Masihi itu diambil kira daripada tahun kelahiran Nabi Allah Isa alaihi salam, dinamakan sebagai tahun Masihi. Dia kalau dalam bahasa Inggeris sebelum perutusan Nabi Isa alaihi salam dia akan guna BC. Dia guna BC, before Christ ataupun Chris. Dia nak beritahu sebelum perutusan Nabi Isa alaihi salam. Dalam Islam kita ambil kira hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai permulaan tahun orang Islam, bukan bermula daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa Islam perlu ada bulan dia sendiri untuk membezakan di antara ajaran Islam dengan ajaran agama yang lain? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Kita diberitahu sesiapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka dia adalah tergolong dalam kaum tersebut. Oleh yang demikian, Islam sentiasa memperlihatkan kelainan, keunikan. Islam dia akan nampak berdiri dengan sendirinya. Dia tak tiru, dia tak cedok, dia tak ambil daripada mana-mana agama atau mana-mana budaya yang lain. So Islam akan bawa watak dia yang tersendiri. Islam akan bawa neraca dia yang tersendiri.
berbeza dengan mana-mana kaum yang lain. Oleh demikian, kita melihat bahawa peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah permulaan tahun bagi umat Islam. Nah, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, elok kiranya kalau kita mengimbau sejarah kedudukan kota Mekah sebelum berlakunya hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, seperti mana kita semua sedia maklum, kota Mekah adalah kota yang telah dibina oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan dibina oleh Nabi Allah Ismail alaihi salam. Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, kedua mereka telah diperintahkan oleh Allah untuk bangunkan kota Mekah, buq'ah mubarakah, satu lembah yang penuh kemuliaan, penuh keberkatan. Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Wahai Ibrahim, sucikanlah kota Mekah, sucikan kota Mekah. Wa tahhir baitiya lit-ta'ifin, sucikan untuk orang yang nak bertawaf, supaya tak ada benda-benda syirik, tak ada perkara-perkara yang bawa pada khurafat. Wal-akifin, orang yang beriktikaf. War-ruk'a, dan orang yang rukuk. Was-sujud, dan orang yang sujud. Orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang rukuk, orang yang sujud. Jadi kota Mekah ini mestilah diperlihatkan sebagai kota yang suci. Itu perintah Allah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Sebab itu ibu ayah, bila kita pergi ke Mekah, perkara yang pertama sekali harus kita perkasakan ialah tauhid. Perkara yang pertama sekali harus kita betulkan ialah mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kota Mekah itu sendiri adalah kota menyucikan Allah, mengikhlaskan pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, di antara surah-surah yang boleh jadikan sebagai rujukan untuk kita mengangkat kota Mekah sebagai kota tauhid, surah Al-Ikhlas. Walaupun surah Al-Ikhlas duduk di hujung Al-Quran, tetapi dia adalah di antara surah yang turun di Mekah. Sebab itu surah-surah yang turun di Mekah ni kebanyakannya pendek-pendek. Pendek-pendek ayat dia. Amma yatasaalun wan nazi'ati gharqa wal muqassimati amra idza waqa'atil waqi'ah. Surah dia pendek, ayat dia pendek-pendek, pendek-pendek. Walaupun pendek, dia punya ketajaman bahasa itu sangat padu. Ketajaman bahasa sangat padu. Sebab itu kalau tuan-tuan lihat, bila Quran turun, orang kafir lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafir Quraisy lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata Nabi Muhammad ini apa? Gila, majnun. Mereka kata Nabi Muhammad apa? Kahin, tukang tilik. Mereka kata Nabi Muhammad ni apa? Sahir, tukang sihir. Gila. Siapa lagi? Dukun, tukang sihir. Nampak tak tuduhan-tuduhan tu? Saya bila baca tuduhan-tuduhan ni, ada satu benda yang saya faham. Orang Arab Quraisy, mereka menuduh Nabi gila, Nabi tukang sihir, Nabi tukang tilik, Nabi itu dukun. Apa kaitannya dengan Quran, tuan-tuan? Ada kaitan tak? Tuan-tuan lihat ada kaitan tak? Tak ada kaitan. Mereka menuduh Nabi Muhammad tak ada kaitan pun dengan Al-Quran. Sebab
Mereka menafikan Nabi Muhammad sebagai Rasul dengan menuduh Nabi ini tukang sihir, dengan menuduh Nabi Muhammad ini gila, dengan menuduh Nabi Muhammad ini tukang syair, dengan menuduh Nabi Muhammad ini tukang tilik, dukun. Tapi tak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang menolak dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sudut Al-Quran. Sebab bila Quran turun kepada penduduk Mekah, orang Arab Mekah ni semua pandai bahasa. Majoritinya pandai bahasa. Mereka adalah orang yang gilakan bahasa, gilakan sastra. Sebab itu tak ada satu tuduhan orang Arab masa Quran turun, mereka tak kata Al-Quran ini rapuh. Rapuh sangat bahasa Quran ini. Al-Quran ini grammarnya salah. Al-Quran ini sangat tidak ada balaghah. Ada tak? Dia tak tuduh. Dia akan tuduh Nabi Muhammad gila. Sebab orang Arab bila dengar Quran, dia tahu Quran itu adalah tepat bahasanya. Al-Quran itu sangat unik tutur katanya, susun atur ayatnya. Jadi sebab itu bila orang Arab Quraisy dengar, dia tak pernah pun kata Al-Quran ini ciptaan Muhammad. Dia tak kata pun Al-Quran ini bahasa grammarnya berselerak. Tak ada. Sebab dia tahu Al-Quran ini bukan bahasa sembarangan. Sebab itu dia tak tuduh Al-Quran sebagai bahasa yang tak baik, tetapi dituduh Muhammad sebagai orang yang tidak waras. Rentetan daripada itu, saya nak bawa pada tuan-tuan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan nama Allah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Katakanlah wahai Muhammad, qul, katakanlah wahai Muhammad, Allahu ahad. Allah itu Tuhan yang apa? Tuhan yang satu. Siapa cakap satu salah? Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu Tuhan yang tunggal, bukan satu. Tuan Ji, kalau kata satu mesti ada dua. Betul tak? Kalau kata satu mesti ada dua, kalau kata dua mesti ada tiga. Tapi kalau cakap tunggal, ada dua tak? Tak. Dalam bahasa Arab, kalau kita kira 1, 2, 3, wahid, ithnani, thalatha, arba'a, khamsa, dimula dengan apa? Wahid. Kalau nak kata satu, ayat tu dah bunyi kul huwallahu wahid. Betul tak? Wahid, satu. Al-Quran tidak diturunkan dengan begitu. Allah turunkan kul huwallahu ahad. Allah itu Tuhan yang tunggal. Ingat Arab tak faham ke antara beza ahad dengan wahid? Ada tak mana-mana riwayat, mana-mana cerita kata Arab tanya, hey Muhammad, apa makna ahad? Sebab Arab faham. Orang Arab faham. So saya nak beritahu, Al-Quran turun ke sebuah lembah yang mana orang Arab memang terkenal dengan kemahiran bahasanya, terkenal dengan penguasaan bahasanya. Sebab itu syair-syair yang terpilih mereka akan gantung di keliling Kaabah sebagai satu penghormatan. Satu. Keduanya kota Mekah ini seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebut, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Adapun sesungguhnya sebelum diutuskan seorang rasul, kota Mekah itu penduduknya berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Sesat yang macam mana, Ustaz? Orang Arab Quraisy dia bunuh anak perempuan. Orang Arab Quraisy dia jadikan perempuan sebagai bahan dagangan.
pemuas nafsu. Orang Arab Quraisy kuat minum arak. Orang Arab Quraisy kuat berjudi. Orang Arab Quraisy kuat menindas orang yang lemah. Ada sistem kasta bangsawan. Jadi kota Mekah yang dilihat, yang ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam sudah bertukar wajah dengan pelbagai perilaku orang Arab Quraisy yang semakin hari semakin terpesong, terkeluar daripada apa yang ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Di antara perkara yang sangat tidak patut ialah kota Mekah lepas Nabi Allah Ibrahim tinggalkan sebagai kota suci untuk menyembah Tuhan yang satu, apa yang berlaku? Kota Mekah sudah dipenuhi dengan berhala. Asalnya masuk satu berhala je. Masuk satu berhala. Satu kabilah bawa berhala. Kabilah satu lagi tengok, mana boleh engkau aja ada berhala? Dia tak kata berhala, dia kata itu Tuhan dia kan. Mana boleh satu kabilah A kata ada Tuhan, kabilah B tengok, kami pun nak ada Tuhan juga. Kabilah B pula bawa Tuhan, kabilah C pula bawa Tuhan, berlumba-lumba bawa Tuhan. Sampai keliling Kaabah tu ada 360 Tuhan. Ada 360 buah berhala. Itu satu. Keduanya, berlumba. Mana yang besar? Kabilah A letak 3 kaki tinggi, kabilah B letak 5 kaki tinggi, kabilah C pula letak 6 kaki tinggi. Dia berlumba-lumba letak yang paling tinggi, nak paling besar. Itu bukan indikator kepada kudrat Tuhan. Itu bukan indikator. Lagi besar lagi kuat, lagi besar lagi hebat. Tak betul. So berlumba-lumba buat berhala, bawa macam-macam bentuk, bagi mata, bagi tangan, bagi kaki, bagi telinga, bagi mulut. So kota Mekah yang Allah Ta'ala surah Nabi Ibrahim sucikan, Nabi Ibrahim sucikan dengan Nabi Ismail, datang orang Arab Quraisy, dicemarkan balik kota Mekah dengan berhala. Itu satu. Jadi bila manusia tak dibetulkan dari sudut ketuhanan, manusia akan sesat. Manusia tak akan jumpa jalan pulang. Bila kota Mekah tu, penduduk kota Mekah sudah sembah berhala, sudah sembah idol, objek-objek. So dia sudah tidak lihat Tuhan yang sebenar, Tuhan yang diwujudkan dan melalui imajinasi. Oleh demikian, mereka hilang panduan. Bila hilang panduan, mereka tidak ada satu disiplin, rasa tanggungjawab, rasa ingin membetulkan diri. Semua itu tak ada. Sebab itulah mereka bunuh anak perempuan. Sebab tak ada panduan. Sebab berhala tu tak turunkan Quran, berhala tu tak bagi panduan. Turun Quran beritahu, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira. Jangan bunuh anak-anak kamu. Jangan bunuh anak-anak kamu takutkan kepada kemiskinan, kefakiran. Jangan. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang bagi mereka makan, kami yang bagi mereka rezeki, dan juga kamu. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Sesungguhnya membunuh anak itu adalah dosa yang sangat besar. Lebih-lebih lagi bila anak perempuan. Mereka tak naklah anak perempuan. Sebab apa? Sebab anak perempuan ni bawa malu. Kenapa bawa malu? Sebab anak perempuan ini pada zaman jahiliah adalah dagangan. Boleh didagangkan. Seorang perempuan boleh tidur dengan beberapa orang lelaki. Takdir katalah perempuan itu melahirkan anak, anak itu akan dibawa untuk buat pengecaman. Muka siapakah paling serupa dengan lelaki-lelaki yang dia pernah tidur. Muka yang paling sama itulah akan dibankan
Dan lelaki yang dibankan anak tadi itu tahu perempuan itu ada hubungan dengan lelaki lain. Ini sudah mencemar kesucian keturunan. Sebab apa mereka jadi macam itu? Sebab mereka tak ada panduan. Sedangkan Islam datang untuk mengangkat maruah wanita. Islam betulkan balik persepsi terhadap wanita, perempuan, al-mar'ah. Betulkan balik. Sebab itu bila ada orang dia kata dia hafal Quran, kemudian dia cabut tudung, dia cabut pakaian yang menutup aurat. Sebab itu saya sebut hafal lain, faham lain. Ramai orang hafal Quran tapi tanya berapa orang faham Quran pula. Satu. Keduanya, Islam datang untuk memelihara wanita. Oleh yang demikian, Islam telah meletakkan peraturan pakaian bagi wanita. Lelaki pun ada peraturan pakaian, perempuan pun dibagi peraturan pakaian. Mana lagi cantik dilihat wanita? Dia pakai kurang kain atau dia pakai sempurna dengan menutup aurat? Mata yang melihat pula akan buat judgement. Ada orang dia suka tengok peha, ada orang dia suka tengok bentuk badan, ada orang dia suka tengok perempuan tu pakai tak berapa sempurna sebab dia dapat melihat beberapa ruang, peluang. Tapi Islam, saya yang terdidik, mata saya ni, saya nak lihat benda yang tertutup, benda yang tak dedah. Itu bagi saya cantik. Sebab dia terlalu subjektif. Kalau you ada iman, you akan lihat benda tu dengan pandangan iman. Kalau you tak ada iman, you akan lihat benda tu dengan pandangan kotor. Macam mana lalat lah. Lalat mata dia lihat kotor. Kalau lebah, dia tak cari kotor, dia cari madu. Tengok dari macam mana sudut pandang, mata lalat ke mata lebah. Orang beriman dia akan lihat mata lebah, dia lihat benda yang baik, dan dia mahu lihat benda yang baik. Sebab itu orang Islam dia melihat wanita yang tutup aurat itu sempurna, bukan ekstrim, bukan nak bungkus perempuan, tak. Saya nampak cantik Ustaz macam tu Ustaz. Sebab apa? Sebab saya ada iman. Dan secocoklah iman saya dengan asuhan saya dengan bila saya tengok wanita tutup aurat. Sebab dia menjaga maruah, izzah dia, kemuliaan dia, iffah dia. Islam nak protect, baru nampak perempuan tu bermaruah. Kalau dah dedah aurat, apa yang nak dibetulkan? Jadi Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Maka hendaklah mereka takut kalau mereka meninggalkan satu generasi dhi'afa, lemah. Kalau siapa yang belajar bahasa Arab, dia tahu di'afa itu sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah menggambarkan sangat lemah, rapuh. Oleh demikian, wahai ayah, wahai ibu, takut kepada Allah, asuh mereka. Katakan perkataan yang betul, perkataan yang sadid, yang tepat, yang betul, yang tajam. Kadang-kadang orang tak suka. Tanya, tutup aurat lah baru cantik. Ada orang dengar, ish, dia ni, apalah dia ni ya, ekstrim. Sebab kaul saya ni sadid, sharp. Saya tak boleh nak berkompromi benda tak betul. Betul tak Ji? Takkan saya nak main wayang. Tak apalah,
tak apalah budak-budak nanti. Takkan saya nak cakap macam tu. Saya mesti qaulan sadida. Orang yang beriman mesti qaulan sadida. Maksudnya perkataan dia very sharp, accurate, tepat, because of Allah, because of Quran, not because of human. Bukan nak sebab jaga hati orang. Kita banyak sangat jaga hati orang sampai tak jaga Allah. Betul kan? Jangan cakap macam tu, kecil hati orang tu. Jangan cakap macam tu, tak baik. Kan? Padahal saya cakap salah ke? Saya cakap salah pun. Sebab saya lihat dari sudut Islam. Sebab itu Islam datang nak selamatkan wanita. Cuma ada kumpulan-kumpulan tertentu yang memberi tafsiran yang salah mengenai wanita. Itu bukan salah Islam, salah orang yang mentafsirkan. Kalau kita kumpul ayat-ayat Al-Quran yang memberitahu kita mengenai ciptaan Adam, ciptaan Hawa, kita akan dapati ciptaan Adam dan Hawa itu adalah ciptaan yang menggunakan elemen yang sama. Betul, Adam dijadikan daripada tanah, Hawa dijadikan daripada sebahagian Adam. Bukankah itu juga kembali balik pada tanah? Adam daripada tanah, in the end Hawa juga sebahagian daripada Adam, juga daripada tanah. Satu. Keduanya, ulama setuju dari sudut biologi perempuan lelaki tidak jauh beza. Perempuan boleh mengandung, lelaki tak boleh mengandung, itu je lah beza. Perempuan mengandung ada tempoh, lelaki mengandung tak ada tempoh. Saya tak boleh bayang tuan-tuan kalau lelaki mengandung pergi hospital, bawa kad merah buat check up. Allah Ta'ala Maha Kaya. Lelaki dengan perempuan, siapa sabar? Perempuan sabar. Dengan anak, siapa sabar? Perempuan sabar. Antara lelaki perempuan, perempuan lagi sabar. Memang orang perempuan ni kadang-kadang dia cakap laju sikit, dia tak ada break, dia jalan laju cakap. Tapi orang lelaki, dia mulut tak cakap, tapi dia banyak tindakan. Orang perempuan mulut cakap, tapi dia ada sabar yang tinggi. Sabar yang tinggi. Dia mengandung, hari pertama dia bila dia mengandung, dia mula pening, mabuk, alahan lah, itulah, inilah. Sampai bulan 3, bulan 4, baru dia akan tenang sikit. Ada kawan saya, isteri dia sampai ulang-alik hospital, ulang-alik tidur ke hospital. Sebab alahan teruk sangat. Kadang yang saya tak boleh terima, isteri mengandung, suami alahan. Pelik tuan-tuan, ada macam tu. Tengok suami pula termuntah-muntah. Saya kata kenapa tu? Alahan ustaz. Alahan apa? Isteri dia mengandung, dia pula alahan. Dari sudut biologi saya tak faham tuan-tuan. Mungkin sukar untuk dirungkai. Tapi saya ada anak 6 orang, saya tak pernah ada alahan pun. Ada pula yang kata orang India memang tak alahan. Menjawab tak ada alahan pun. Mitos semua tu tuan-tuan. Ngada-ngada nama dia. Jadi pada hari itulah perempuan tak cukup tidur, tak cukup itu. Sabar. Cuba lelaki 3 bulan mengandung termuntah-muntah, mau dia tu ni semua engkau lah ni, engkau lah ni, engkau lah ni. Nak bawa perut gulu gile. Macam mana bawa? Orang perempuan sabar. Dia bila mengandung badan naik, tak cantik dah macam dulu, tapi dia sabar. Tak ada pula dia bila mengandung badan naik, dia push up, bumping ke apa kan. Tak ada pula. So sabar tak perempuan? Sabar. Lepas melahirkan anak, sabar tak? Sabar. Hamalat kurhan wa wada'at kurha. Mengandung dengan susah payah, beranak dengan susah payah. Sabar tak? Sabar. Anak lahir, malam kena susukan, budak menangis, tiba-tiba mak dia bangun. Hari mula dia dapat baby, sampailah budak tu dah boleh tidur sendiri, mak dia tak cukup tidur. Ayah selamba je, standard lah. Tak tahulah kawan batu 3 hebat.
Tapi nak beritahu, Islam datang untuk mengangkat martabat wanita, bukan untuk mengongkong wanita, bukan untuk suruh perempuan duduk kat dapur, bukan untuk kurung wanita. Tak. Islam datang angkat wanita. Seorang lelaki dia tidak akan hebat selagi mana tak ada isteri di sisi dia. Seorang isteri dia tak akan hebat kalau selagi mana tak ada suami di sisi dia. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Allah angkat sebagian wanita beberapa darjat, Allah angkat lelaki beberapa darjat. Diangkat lelaki itu kerana ada wanita di sisi dia. Diangkat wanita itu kerana lelaki di sisi dia. Complementary atau each other, complete each other. Menyempurnakan antara satu sama lain. Unik Islam ni tuan-tuan. Islam tak angkat wanita. Mengepik aja Mak Saleh ataupun orientalis ni yang tuduh kata Islam ni kongkong wanita, suruh wanita tak bekerja, duduk di dapur, layan suami. Itu aja orang Islam tahu. Siapa cakap? Orientalis cakap. Dia memang sentiasa memusuhi Islam. Nak buat macam mana? Kena pula dia pergi cari memang geng yang salah faham Islam. Carilah orang yang betul faham Islam. Saya pernah ke Oxford. Cerita lama masa saya buat PhD dekat Jordan, saya pergi Oxford. Oxford ni dia ada Islamic Center kan dekat Oxford. Di situ ada seorang profesor, nama dia Profesor Dr. Akram An-Nadawi. Kalau tuan-tuan Google, tuan-tuan akan direct jumpa Profesor Dr. Akram An-Nadawi, Islamic Center Oxford atau Oxford Islamic Center. Dia ni ada tulis buku 30 jilid. Tajuk buku dia Al-Muhaddithat Minan Nisa, The Women Scholar in Islam. Dalam bahasa Melayu, perawi-perawi hadis dari kalangan wanita. 30 jilid. Dia mensabitkan bahawa 30% hadis-hadis sahih adalah susur galurnya daripada wanita. Nak cakap apa? Islam kongkong wanita. Kita biasa dengar Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Nasai, Ibnu Hibban, Hakim. Ini ulama-ulama hadis yang besar. Mereka travel beratus kilometer untuk dengar hadis, untuk kumpul hadis. Nah, wanita juga tidak kurang hebatnya travel, bermusafir untuk kumpul hadis. Tunjuk dengan saya di mana Islam mengekang atau mengongkong wanita. Tak ada. Tak ada. Islam mengangkat wanita. Kalau kat dunia Eropah, seorang lelaki bila dia meja, lelaki perempuan bila meja, bila dah jadi umur dewasa ni, umur yang dibenarkan oleh perlembagaan mereka untuk buat pilihan, mak ayah pun tak boleh halang. Dia boleh tidur dengan mana-mana lelaki, dia boleh tidur dengan mana-mana perempuan. Keluarga tak boleh ambil tindakan. Kalau keluarga ambil tindakan, budak family dia akan discharge kerana menghalang kebebasan. So perempuan boleh tidur dengan lelaki, lelaki boleh tidur dengan perempuan. Lepas di meja, dia bebas. Dia boleh duduk bertahun-tahun, semua dia buat macam mana suami isteri, tapi tak kahwin lagi. Sebab itu tidak heran Mak Saleh ni dia kahwin, anak dah 3-4 orang, baru terlintas nak kahwin. Dia ada satu cerita. Ini guru saya ceritalah. Dia pernah jadi visiting professor dekat US. Masa saya belajar kat Jordan, dia cerita. Dia kata ada satu hari ni, seorang lelaki pemuda lah, dia ada girlfriend
dan dia nak kahwin dengan perempuan tersebut. Apa dia buat? Dia pergi jumpa ayah dia. Bila balik rumah jumpa ayah, dia kata, ayah, saya nak kahwin. Ayah dia tanya, kau nak kahwin dengan siapa? Lelaki tu katakanlah pemuda tu nama John, girlfriend dia nama Katie. John ni beritahu pada ayah dia, ayah, saya nak kahwin. Ayah dia kata, you nak kahwin dengan siapa? John kata, saya nak kahwin dengan Katie lah, because Katie is my girlfriend. Ayah dia kata, no, cannot. Anak dia yang John ni tanya, why? Ayah dia kata, Katie ni mak dia saya kenal. Saya pernah kawan dengan mak dia. Maksudnya bapa John ni ada affair dengan mak Katie lah. So don't my son, don't, because I'm worried Katie could be your sister. Mungkin Katie tu adik perempuan kau. Tak jadi ya. Jadi John pun tarik handbrake, tak jadi ya kalau macam tu. Lepas tu John pun cari girlfriend lain pula, Catherine. After few months, datang balik jumpa ayah dia, propose balik. Hey dad, I want get married. Ayah dia tanya, now with whom? Dia nak kahwin dengan siapa? With Catherine. Who's Catherine? Dia pun bagi tahu lah Catherine, oh yang rumah depan situ, ini mak dia tu. Oh, don't my son, dia kata. Why? Maybe Catherine could be your sister. So bapak dia ni playboy rupanya. Jadi budak yang John ni, dia kecewa lah, frust. Dia jumpa mak dia, bagi tahu, ibu, mom, I'm frust. Saya frust. Mak dia tanya, why? Because my first proposal have been rejected by dad. Why? I proposed to marry with Katie. Saya nak kahwin dengan Katie. Ayah kata, ayah ada affair dengan mak Katie. Jadi ayah kata, tak payah, tanta Katie tu adik perempuan saya. Lepas tu saya propose pula Catherine, pun sama juga. Ayah kata, jangan kahwin, tanta Catherine tu adik perempuan kau, sebab ayah pernah kawan dengan mak dia. So macam mana sekarang ni mam? Tanya John kepada mak dia. Mak dia jawab lagi best. Mak dia kata, kau kahwin aja. Kau nak kahwin dengan Catherine boleh, kau nak kahwin dengan Katie boleh. John tanya, kenapa mak cakap macam tu? Sebab bapak engkau tak tahu yang kau ni bukan anak dia. Boleh dia hidup selama itu, anak tu bukan anak lelaki tu. Ada saya tengok satu show, program, suami isteri ada anak. Anak itu dibawa ke lab, ambil darah, cek DNA. DNA itu DNA siapa? DNA suami atau tidak? 70% DNA itu tak match dengan suami. What do you want to do? This kind of broken family institution. Nak cakap apa? So Islam tidak begitu kan? Islam kata you nak kahwin mesti dengan redha walidain, dengan restu mak ayah, dengan wali, dan ada saksi, akad nikah, dan perkahwinan itu menghalalkan hubungan selepas itu, baru anak-anak itu dinasabkan. Saya nak daftar anak saya, kena buat akad nikah. Semua orang kita kena buat akad nikah. Nak sabitkan nasab, lepas tu nak tengok Syamsiah ke Qamariah cukup bulan atau tidak. So Islam datang untuk mengangkat martabat. Sebab zaman jahiliah perempuan itu sudah tidak dihormati. Bukan itu tujuan Allah jadikan Hawa, Allah jadikan kaum wanita. So itu suasana di Mekah.
So Nabi kena betulkan ni, dibetulkan kota Mekah, penduduk kota Mekah ni, supaya mereka beriman kepada Allah dulu, percaya kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang menghidupkan mereka, yang mematikan mereka. Daripada situ baru diberi panduan. Dah percaya ada Tuhan, Tuhan itu ada bekalkan kitab, itu Al-Quran, sebagai buku manual untuk you rujuk, you disiplinkan kehidupan you. Daripada situlah kita tahu macam mana hormat wanita, ibu, ayah, anak, amanah, tanggungjawab, riba, arak, semua dijelaskan dalam kitab supaya you hidup dalam keadaan yang terjaga, maruah you. Dan juga orang Islam dilihat sebagai umat yang ada nilai, ada value. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, so baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kena betulkan kota Mekah ni, supaya orang yang kemudian pergi kota Mekah dapat menikmati dan juga mengecapi kemanisan iman. Kalau tidak perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pun tidak tahu apa yang akan ada di kota Mekah untuk masa sekarang ini. Disebabkan itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di kota Mekah, supaya orang Arab ini dibetulkan kiblat mereka. Sebab orang Arab tidak jauh, bukannya mereka tak tahu nabi-nabi sebelum itu, wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah sebelum itu, nabi-nabi yang diutus di kawasan mereka, mereka semua tahu. Sebab itu bila cerita kisah Nabi Musa, tuan-tuan ingat bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat ayat cerita mengenai Nabi Musa, tuan-tuan ingat itu kali pertama ke orang Arab Quraisy dengar kisah Nabi Musa? Sebelum-sebelum tu mereka dengar dah kisah Nabi Yusuf, sebelum-sebelum tu mereka dengar dah. Sebab itu Al-Quran dia tidak jauh daripada apa yang orang Arab sebelum kedatangan Islam tahu. Basically mereka ada knowledge mengenai kutub as-samawi, kitab-kitab yang diturunkan daripada sebelum Al-Quran Al-Karim. Dia bukan sesuatu yang jauh langsung terpisah daripada orang Arab. Mustahil. Jadi tidak boleh datang satu benda yang totally different. You don't know apa itu Quran, what is this? Tapi partly dia ada cerita, mesti you tahu. Mesti sedikit sebanyak tahu, untuk memperlihatkan link di antara Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, nabi-nabi sebelum itu. Surah Al-Baqarah adalah surah yang diturunkan di Madinah, betul kan? Surah Al-Baqarah turun di Madinah. Dalam surah Al-Baqarah, nama Nabi Ibrahim ditulis atau diturunkan tak ada ya. Bukan diturunkan tulisannya, maksudnya tidak ada ya dalam resam. Kalau tuan-tuan baca Al-Quran, tuan-tuan boleh buka ayat 1, 2, 4, bermula dengan awal-awal Allah Ta'ala beritahu. First Allah sebut Nabi Ibrahim AS, Alif, Hamzah, Ba, Ra, Alif, Ha, Mim. Dia tak ada titik pun, dia ada tanda panjang aja kat bawah Ha tu. Tuan-tuan termenung, nampak tak? Kena buka lah Quran baru nampak dia punya different. Surah Al-Baqarah, Ibrahim, kalau him tu patut ada ya kan, dia tak ada ya, tapi kita baca Ibrahim, tapi tak ada ya. Kenapa? Sebab kita baca Hafsa'an Asim. Ada riwayat lain, Ibrahim itu bila tak ada ya, dia dua pilihan. Bila tak ada ya, dia jadi dua pilihan, sama ada nak baca Ibrahim ataupun nak baca Ibraham. Nak baca Ibrahim atau baca Ibraham. So bila turun di Madinah, surah Al-Baqarah, bila Nabi baca wa idhibtala Ibrahama rabbahu bikalimatin, bila orang Yahudi dengar
Ibrahim, sama dengan Taurat lah, sama dengan Injil lah. Nak beritahu, Yahudi, Nasrani, Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Tuhan yang sama turunkan Taurat dan Injil. Message tu very clear. So nak kata link tu supaya orang Arab nampak, orang Quraisy nampak. Tapi itulah dia, yuharrifunal kalima amma wadhi'i. Mereka telah memesongkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala daripada kewajaran-kewajaran yang sepatutnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, sebab itu Quran diturunkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membetulkan penduduk kota Mekah. Tapi 13 tahun Nabi berdakwah. Pelbagai ancaman, pelbagai ujian, pelbagai tekanan, pelbagai desakan, pelbagai amaran diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya berhenti daripada mengajak orang kepada agama baru, agama Islam. Tapi Nabi tak give up. Nabi tetap buat kerja dakwah. Sebab ini menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakin, kuat, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau di Mekah tu banyak turun kisah-kisah Nabi kan? Nabi kisah Ashabul Kahfi, kisah Nabi Yusuf. Kenapa Allah turunkan banyak kisah-kisah Al-Quran, kisah-kisah Nabi terdahulu di Mekah? Linuthabbita bihi fuadak. Hi Muhammad, semoga dengan engkau baca kisah-kisah ni, engkau mengetahui saudara-saudara engkau dari kalangan Nabi dan Rasul serta segala macam cabaran pancaroba yang mereka lalui, engkau jadi kuat Muhammad. Because this is not new for the messengers. Ini bukan satu benda yang baru untuk utusan-utusan Allah. So you better prepare yourself by knowing the prophets stories in the Quran, kisah-kisah Nabi dalam Al-Quran. So hebat kan? Hebat. Saya sebut ni supaya kita nampak bagaimana perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 6 tahun Nabi buat kerja dakwah senyap-senyap. Tahun ke-7 Allah bagi tahu Nabi Muhammad, pergi bagi dakwah secara terang-terangan. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Pergilah beri peringatan kepada ahli kerabat, ahli keluarga engkau yang terdekat. Nabi tahu daripada situ dakwah mula dikembangkan secara terbuka. Tak ada sembunyi dah. Pada masa itu dah ada sekumpulan sahabat, tak ramai, tapi bolehlah protect Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun buat macam-macam orang buat. Jerut leher Nabi, laluan Nabi ditabur dengan paku dan duri. Simbah perut unta yang disimpan 3 hari. Kita baru lepas korban. Berapa ekor kat sini pun? 4 ekor. Ada masjid buat 20, ada masjid buat 18 kan. Kalau yang buat 18, 20 tu, perut pun tak ada siapa nak urus. Tanam sini perut ambil, ada orang ambil. Besok Indonesia ambil lah kan. Dia orang sebab dia banyak kerja kena buat kan. Jadi yang tengah masjid tu kalau tak ada orang nak urus, dia tanam lah. Sebab tak sanggup nak urus dia punya bau dan sebagainya. Masa makan ramailah makan. Itu hari pertama perut lembu. Kalau cuba simpan 3 hari, apa bau dia? Itulah yang disembah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak give up. Nabi tak marah. Nabi susun strategi. Buat terus kerja dakwah. Nabi hantar sekumpulan sahabat pergi ke Habasyah. Tengok kalau kota Habasyah ni boleh dijadikan sebagai tapak hijrah. Kemudian Nabi sendiri pergi ke kota Taif. Kita semua barangkali yang pergi umrah
pernah sampai ke Kota Taif. Dekat ke tuan-tuan? Saya naik JMC 4 jam baru sampai. Siap ada kabel car kot dekat Kota Taif, daripada gunung daripada apa? Atas bukit Taif tu ke bawah tu siap ada kabel car. Nak kata tinggi. Tapi Nabi pergi dengan unta. Nabi pergi buat kerja dakwah, ajak mereka pada Islam. Kot-kot lembut hati mereka seperti mana sejuknya kawasan tu? Tak. Masa tu Nabi mengadu. Nabi mengadu, wahai Tuhan, kepada siapa engkau nak serahkan aku? Kalau ini keadaannya, kau nak serahkan aku ni pada siapa ya Allah? Pada siapa? Berilah petunjuk pada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Habis darah mengalir daripada kepala sampai ke sepatu Nabi SAW. Balik Nabi SAW sampai di kota Mekah. Ajak pula Abi Talib masuk Islam. Mana tahu dengan Islamnya Abi Talib ni jadi kuat Nabi Muhammad di Mekah. Abi Talib sampai kesudah tak nak masuk Islam. Nabi berdoa, Nabi minta, bersaksilah tiada Tuhan disembah melainkan Allah, wahai pamanku, wahai bapa saudaraku, supaya aku dapat mempertahankan engkau di akhirat kelak. Hatta wahajuka amam Allah yaumil qiyamah. Dia giling kepala tak nak. Nabi berdoa, ya Allah berilah petunjuk kepada bapa saudaraku, ya Allah berilah petunjuk, ya Allah. Allah turunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hei Muhammad, engkau tak boleh beri hidayah kepada siapa yang kau suka. Kerja beri hidayah ni kerja Allah, sebab Allah Maha mengetahui siapa yang layak dapat hidayah. Sampai ke sudah. Pada tahun yang sama juga, isteri kesayangan Nabi SAW, Khadijah binti Khuwailid, meninggal. Ummul Mukminin. Pergi Habasyah, dakwah tak jalan. Orang di Habasyah dakwah tak sukses. Pergi ke kota Taif, orang marah, orang sakiti Nabi. Balik ke kota Taif, ajak paman dia masuk Islam, tak masuk Islam, meninggal. Pada tahun yang sama isteri pun meninggal. Nabi rasa tahun itu tahun banyak sangat ujian Tuhan. Tahun tu Nabi diselubungi dengan kesedihan. Pada tahun itulah Allah gembirakan Nabi Muhammad dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Dua mesej. Pertama sekali Allah nak gembirakan Nabi Muhammad SAW. Mesej yang kedua, Allah nak beri kepada penduduk bumi, hei penduduk bumi, kalau kalian sudah tak mau terima Muhammad, aku boleh angkat Muhammad seperti mana aku angkat Isa AS. Betul tak? Mesej very clear. Masih lagi ancaman, desakan. Sahabat-sahabat datang tanya, wahai Rasulullah, bila kita nak, bila akan datang bantuan Allah? Bila akan datang bantuan Allah? Mata nasrullah? Tidakkah kau melihat di antara kami ada yang dibunuh? Sumayyah terbunuh, Yasir terbunuh, ayah kepada Ammar. Ada sahabat-sahabat lain juga yang dikurung, yang disakiti, Bilal bin Rabah. Sahabat-sahabat datang tanya Nabi, mata nasrullah? Bila akan turun pertolongan Allah? Nabi Muhammad jadi merah padam, jadi marah. Mata Nabi SAW jadi merah. Marah baginda dengan pertanyaan sahabat itu. Dia kata, Nabi-Nabi sebelum kamu diuji lebih dahsyat daripada ini. Ada yang dipenggal leher, ada yang disisir badannya dengan kuku, dengan sisir besi, terpisah isi dan tulang. Ada yang dibunuh, ada yang lagi dahsyat mereka diperlakukan. Tapi tak ada seorang pun di antara mereka atau pengikut mereka bertanya soalan seperti mana kamu tanya, mata nasrullah? Bila akan datang bantuan Allah? Oi, Nabi SAW sangat jaga. Nak beritahu kau jangan pandai-pandai nak tanya dengan Tuhan. Kau berdoa sajalah. Allah tahu bila datangnya bantuan. Itu datang peristiwa hijrah. Nabi pun berhijrah. Sebab itu hijrah ini membawa maksud yang sangat besar dalam Islam. Hari ini kita bincang hijrah dari sudut history, dari sudut sejarah. Tapi kita kena tengok sejauh mana hijrah yang ada dalam diri kita, supaya kita dapat
terjemahkan dalam bentuk penghayatan sebagai seorang muslim. Kalau tak hijrah, dia akan jadi satu ulang kaji tahunan, dan dengan pelbagai cerita, berita, dan hujungnya tidak banyak yang kita dapat ubah. Saya nak buat kesimpulan. Jadi di antara sejarah penetapan hijrah ialah seperti mana saya sebut di awal bicara saya tadi, atau di awal kuliah saya, bahawa Nabi Umar bin Al-Khattab adalah di antara orang yang pertama sekali memulakan tahun hijrah di zaman pemerintahan dia. Di zaman pemerintahan dia yang mulakan dulu. So dia mulakan dengan surat menyurat, diletakkan tahun hijrah dengan letakkan bulan. Sebab Umar dapati bahawa surat menyurat ini ada tarikh-tarikh yang tidak tally. Jadi dia standardiskan. Sebab itu Umar dalam satu mesyuarat memutuskan bersama kabinet dia supaya digunakan tahun baru, tahun hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tahun permulaan Islam. Ya. Hikmah Muharram sebagai awal tahun dalam kitab Fathul Bari. Bila sebut Fathul Bari ni, Sahih Bukhari lah. Fathul Bari ni karangan syarah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebut hikmah Muharram sebagai awal tahun kerana kesucian bulan ini. Dengan dijadikannya Muharram sebagai awal tahun, maka tahun hijrah akan dimulakan dengan bulan yang suci, Muharram. Sebab itu Masjidil Haram disebut sebagai Masjid Haram. Inda baitikal Muharram, haram daripada neraka kerana kesucian bumi tersebut. Dan ditutup dengan bulan suci juga, iaitu Zulhijjah. Habis Zulhijjah masuk Muharram. Pada tengah-tengahnya ada bulan Rajab, yang menjadi bulan kita mengingati peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga Zulqa'dah dan juga Zulhijjah. Jadi susunan bulan-bulan ini dalam Islam ada hikmah dan ada peristiwa-peristiwa yang sangat penting berlaku. Di antara perkara yang disebut oleh para ulama ialah pada bulan Muharram inilah Allah Subhanahu wa taala labuhkan bahtera Nabi Allah Nuh alaihi salam. Pada bulan Muharram ini jugalah Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa dan tenteranya daripada Firaun. Dan pada bulan ini jugalah banyak peristiwa-peristiwa besar berlaku dalam sejarah Islam. Ini disebut, tapi tidak ada yang hujah-hujah atau dalil-dalil yang kuat, tapi disebut sebagai di antara kelebihan pada bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan Muharram ini juga tuan-tuan, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrullahil Muharram, wa inna afdhalas salati ba'da al-mafrudati salatu minal lail. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebaik-baik puasa selepas bulan Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Sesungguhnya sebaik-baik solat yang dilakukan selepas solat fardu adalah solat Qiyamul Lail. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi di antara kelebihan yang paling tidak kita biasa kita buat ialah tuan-tuan ialah menghidupkan puasa 10 Muharram. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu, kalau aku dipanjangkan usia pada tahun depan, la asumanna tasu'a wa asyura. Kalau aku dipanjangkan usia, aku akan puasa 9 Muharram dan 10 Muharram. Kenapa Nabi buat begitu? Kerana masa Nabi berhijrah ke kota Madinah, Nabi dapati orang Yahudi berpuasa pada 10 Muharram.
Nabi tanya kepada penduduk Madinah, kenapa dia orang puasa pada 10 Muharram? Penduduk Madinah kata, orang Yahudi puasa 10 Muharram sebagai tanda mereka syukur kerana Allah selamatkan Nabi Musa alaihi salam dan Bani Israel pada 10 Muharram daripada ancaman Fir'aun. Jadi sebagai tanda mereka syukur, mereka pun berpuasa pada 10 Muharram. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana aula bi Musa, aku lebih utama ke atas Musa. Aku lebih utama ke atas Musa. Maksudnya aku lebih utama menghormatkan Musa atau mengagungkan atau menjadikan Musa sebagai contoh suri. Sebab itu Nabi sebut, kalau aku dipanjangkan usia pada tahun depan, aku akan puasa 9 dan 10. Sebab itu ulama sebut mukhalifan lima ya'malu al-yahud, sebagai satu amalan yang tidak sama dengan Yahudi. Kalau Yahudi puasa 10 sahaja, kita puasalah 9 dan 10. Tapi pada 10 Muharram ni lah orang kita akan kacau bubur Ashura. Saya tak tahu asal usul cerita bubur Ashura ni. Tapi ada orang kata sebab ni Nabi Nuh alaihi salam bawa bekalan, jadi dicampur semua dalam tu masak makan. Jadi dia jadikan itu sebagai satu panduan. Saya pun tak tahu dapat mana cerita-cerita tu. Tapi kalau tuan-tuan nak buat bubur Ashura, tak adalah salah. Dia jadi salah tu kalau tak bagi saya. Buat hantar, baru jadi tak ada segurau tuan-tuan. Tapi saya nak beritahu, taklah salah. Paling tidak dia menghidupkan suasana. Kita boleh berpuasa di siang tu, petang tu kita kacau bubur Ashura, malam kita makanlah. Nama tu bubur Ashura sebab dia ambil sempurna dengan 10 Muharram. Tapi kalau tuan-tuan puasa tak kacau bubur Ashura, tak apa. Tapi saya tengok yang rajin buat bubur Ashura ni di Kelantan. Saya duduk Kelantan lama, 4-5 tahun saya ngaji di Kelantan. Dia kata bubur syurga. Kan? Siapa Kelantan sini ada bubur syurga. Tapi syurga dia tu, bubur syurga dia tu manis lah, sedap. Dia letak serunding, dia letak kacang, dia letak gula, letak gula merah. Memang manis. Saya biasa kacau. Kadang-kadang dia panggil budak-budak untuk kacau kan. Dia kena kacau lama. Dia macam kacau dodol juga. Kalau lama kena kacau. Tapi boleh je puasa kalau tak buat bubur Ashura. Saya nak sebut tu sebab kita signifikan dengan bubur Ashura. Jadi tuan-tuan, di antara amalan lain boleh kita buat juga ialah banyakkan bersedekah dan juga berinfak. Jadi tuan-tuan, kemuliaan bulan Islam ini dia relate, dia berkait rapat dengan syariat, dia kait rapat dengan perjuangan dakwah dan juga pembinaan umat yang lebih holistik, berpandukan kepada ajaran Islam. Sebab itu kita kena tahu hijrah itu bukan sekadar mengetahui bulan hijrah, tetapi kita juga harus mengetahui bahawa saya kena berhijrah ke arah yang lebih baik. Kerana tidak ada hijrah selepas penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan al-jihad wan niyah, itu perjuangan dan juga niat-niat yang ikhlas. Dalam Sunan Tirmizi ada sepotong hadis yang sahih, al-hijratu man hajara mimma nahallahu anhu. Hijrah ialah kita berhijrah meninggalkan perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah daripada malas, hijrah daripada bermusuh, hijrah daripada bergaduh, hijrah daripada... Jadi banyak benda kita kena berhijrah tuan-tuan. The bad habit never die. Tapi kita kena berhijrah supaya kita kena tinggalkan perkara-perkara yang tak elok.
dan melihat kepada perkara yang elok. Jadilah lebah yang berhijrah dari semasa ke semasa. Terima kasih kepada pihak masjid yang memberi peluang untuk saya sampaikan tazkirah pada malam ini. Segala yang baik itu datang daripada Allah, segala yang kurang adalah kelemahan saya. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.